Okay, kita pergi kepada the analytical petty cash book and the impress systems. Okay, apa yang kita akan belajar dalam topik ni, kita akan belajar on explain why many organisation use a petty cash book. Okay, kenapa banyak organisasi menggunakan apa petty cash book. Okay, macam mana entries make entries in a petty cash book. Okay, lepas entry, of course, kena transfer, how to transfer the appropriate amount from the petty cash book to the ledger at the end of each period. Okay, kita dah record dalam petty cash book, kita dah buat entries kan, and then kita buat ledger, how to transfer it. Okay, and explain and operate the impress system for petty cash. Okay, macam mana sistem yang digunakan oleh petty cash. Okay, what is the petty cash book? Okay, kalau kita pergi details okay, the petty cash book remove, okay, apa yang berkait dengan petty cash book ni adalah remove low value transaction from the cash book. Sekarang apa beza di antara petty cash dan cash? Okay, cash tu kita bayar duit secara tunai, dan petty cash ini mana-mana bayaran duit secara tunai yang dalam kuantitinya yang sedikit ataupun amount dia yang kecil ataupun nilai dia yang rendah, maka dia akan keluarkan daripada cash, dia akan masukkan ke dalam petty cash. Alright, dia keluarkan nilai rendah lah, transaksi yang bernilai rendah daripada cash book. By recording this transaction cash book, it frees the cash book from important transaction, so that dengan kita keluarkan transaksi-transaksi yang amount dia kecil ni, bila kita keluarkan, okay, kita akan just fokus lah benda-benda tu kita letak ke dalam cash book, so dia tak bercampur dah. Sometimes transaksi-transaksi yang menggunakan amount yang kecil ni, kadang-kadang kita beli benda-benda kecil, so dia bukan satu transaksi yang melibatkan huge ataupun large amount. So bila kita keluar yang kecil, maka dalam buku tunai tu cuma tinggal transaksi-transaksi penting sahaja. Kenapa dia diklasifikasikan sebagai transaksi-transaksi penting? Kerana maybe the amount is more ataupun dia nilai dia tu lebih besar. Okay. Then it allows a junior member of staff to have some responsibility. Selain daripada tu, kenapa dia asingkan antara petty cash dan ada cash? Kenapa mesti ada petty cash? Kerana macam mana yang saya pernah share kepada anda, bidang account ni adalah bidang yang sangat luas. Maka bila ada cash, ada petty cash ni orang lain yang akan adjust, orang lain yang akan jaga. Okay, petty cash ni orang lain yang akan jaga. So biasanya petty cash ni company-company akan bagilah staff-staff yang junior, yang masih belum ada pengalaman yang banyak. Maka dia akan membantu menguruskan petty cash. Kenapa dia bagi pada junior? Sebab petty cash ni dia melibatkan transaksi yang bernilai rendah. Maka kalau maybe ada certain part yang staff buat salah, buat kesilapan kecil, dia tak akan bagi kesan yang banyak lah kepada cash sales tax. Okay. Simplifies posting with only monthly total needed post. Okay, selain daripada tu, kenapa kena ada petty cash book ni untuk apa? Supaya kita nak mudahkan proses kita transfer sesuatu nilai lah, nilai baki tu kan. Jadi secara bulanan, kita kumpul secara bulanan baru kita post. Sebab tu dia ada buku, the petty cash book. Okay, dia ada buku petty cash. Okay, itu berkaitan dengan petty cash. So, kalau anda ada soalan, lepas ni saya akan bukalah. Tapi saya habiskan dulu untuk pertanyaan saya. Okay, kita pergi kepada the petty cash system. Okay, what is the petty cash system? Kalau kita cakap berkaitan dengan petty cash system, dalam bahasa mudah, petty cash ni adalah wang tunai kecil lah. Wang tunai yang kecil-kecil, maybe dia punya had dia kadang-kadang ditentukan oleh syarikat. Depends kepada syarikat lah berapa nilai yang dia nak consider sebagai petty cash. Okay, when petty cash is being claimed, the claimant will have to fill in a voucher detailing what the expenditure was for. Okay,
kalau kita nak tuntut sesuatu petty cash tersebut, biasanya kita tuntut, kita kena isilah kita punya voucher. Kita kena isi voucher kita dan kita kena explain petty cash yang kita nak tu untuk apa. So maybe kita claim kita dah guna duit kita untuk beli alat tulis, benda-benda kecil dekat company kita, maybe skru sikit yang kecil dan sebagainya. Ikut pada nature of the business lah ya. Okay, a bill for the expenditure should be attached to the voucher. So kalau kita practical ni, kalau kita buat in term of claim, kita isi voucher and then kita kena sertakanlah receipt yang kita dah beli barang tersebut. Bukti bersama-sama dengan voucher yang kita isikan. Okay. The claimant should sign the voucher to certify that their expenses had been received from the petty cashier. Okay. Kalau kita buat claim kan, and then kita buat voucher, kita dah pun isi voucher, kita kena turunkan tanda tangan sebagai bukti bahawa orang yang pegang petty cash tu dah pun bayar duit kita dan kita dah terima. Itu proses dia. Okay, mula kita kena kita kena isi kita punya voucher, claim untuk isi voucher. Details kan apakah claim yang kita buat tu dengan kita mengisi voucher tu, kita claim apa. Okay, lepas tu sertakan sekali bill, bukti kita beli, and then lepas complete kita akan turunkan tanda tangan lah sebagai bukti bahawa kita dah pun terima claim. Okay, biasanya hari tu kita buat claim, maybe paling lambat 3-4 hari, dia akan bagi duit kita pulang semula. Okay, tak perlu nak pergi bank and so on. Memang duit dah ada di tangan. Itulah konsep petty cash. Alright, the impress system, okay. A petty cash book run under the impress system allows enough cash to meet petty cash expenditure for a particular period. Okay. Kalau dia membabitkan sistem, dia punya sistem ni pakai impress system yang mana buku tunai yang kita run untuk company kita tu, biasanya dia menggunakan sistem impress system, which is apa mana impress system ni? Impress system ni adalah certain wang tunai yang ada pada tangan kita tu adalah mencukupi untuk kita gunakan bagi tujuan perbelanjaan kecil dalam satu tempoh masa. Sebagai contoh ya, kita sesuatu company dia set dan dikata dia punya petty cash had dia adalah 500. Sekali top up, sekali kena ada di tangan 500. So that dia ada satu sistem yang dipanggil the impress system, which is sometimes kita dapat duit 500 tu, kita kena target 500 tu dalam nature of our business, berapa tempoh masa yang biasanya cukup untuk 500 tersebut. Okay, at the end of the period, the cashier determines the amount spent. Okay, lepas tu contoh 500 untuk seminggu. Contoh seminggu. So hujung habis tempoh seminggu, orang yang menguruskan sesuatu sistem tersebut, dia akan clarify berapa banyak yang dah digunakan, berapa banyak yang ada daripada 500 tersebut. Okay, and then in exchange for the voucher, the cashier tops the petty cash float up to the original level. Okay, lepas dia check, dah sampai seminggu kan, dia check, dia tengok-tengok, tadi masuk 500, dia tengok-tengok yang dah dibelanjakan sebanyak 200. So tinggal lagi 300. Okay, masuk the next week, dia mesti ada di tangan pada a day on the next week, dia patut ada 500. So orang yang berkaitan dengan bayar petty cash tersebut, dia akan top up. Tadi baki 300 kan? So dia top up lagi 200, 500. Dia punya nature untuk impress system ni sama. Contoh, syarikat tetapkan petty cash yang akan dibagi adalah setiap minggu, which is on the Monday, contoh, dia akan dapat setiap hari Isnin duit yang kena ada pada tangan dia that considered as a petty cash should be RM500. Okay, so that
Isnin yang pertama, minggu pertama Isnin ada 500. So dia keluar duit, dia tak akan masuk. Dalam tempoh 5 hari seminggu tu dia tak akan masuk. Dia keluar. At the end of the first week, maybe kalau kerja sampai hari Jumaat, at the end of the Friday before company tutup, so the cashier should disclose what amount yang dia dah belanja dan berapa amount yang tinggal. Okay, and then kalau dia cakap dia dah pun belanjakan 300, so yang tinggal 200, so that dia akan top up. Maybe pada hari Jumaat juga ataupun pada hari Isnin pagi-pagi, Isnin second week. Okay, the cashier should top up the petty cash sebanyak 200 bagi mencukupkan 500. So Monday, second week Monday 500. Dia guna tiba-tiba at the Friday on the second week duit cuma tinggal 150. So that third week Monday cashier akan top up lagi 350 menjadikan 510. So itu adalah impress system. Okay, yang digunakan oleh company. So awak boleh tanya sekejap lagi and then kita go through kepada example. Alright, tengok contoh. The cashier give the petty cashier 100. Okay, sorry. Okay, dia bagi 100. Dia bagi RM100. So sekarang the petty cashier paid out in the period RM78. So 100 dia bagi pada satu tempoh. Okay, dia dapat 100 kan. And then dia guna 78. Dekat tangan ada 22. Okay, kat tangan ada RM22. So kat sini ada RM22. Baki daripada sini. Okay, and then the cashier now give the petty cashier the amount spent tinggal 22. Bila dia nak cukupkan, dia mesti tambah bagi mencukupkan 100. Sebab jumlah yang dia declare sebagai petty cash yang perlu ada dalam tangan bagi satu-satu tempoh adalah 100. So bila dia dah pun keluar, bila dia dah keluarkan 78, so tinggal 22 kan. So dia top up yang dah keluar. Jadi 100. Tiba-tiba dia keluar 84. Baki 16. Berapa lagi nak kena top up? Top up 84. So at a certain period, dia should ada di tangan 100. Dia tak boleh lebih. Kita tak boleh top up contoh. Dia ada 100. Mula-mula dia dapat 100. Dia bayar keluar 78. Kita bagi kat dia 30. Tak boleh. Dia mesti bagi cukup-cukup supaya dekat tangan dia dalam satu-satu tempoh dia ada 100. So seolah-olah inilah dia punya impress system dia. Okay, satu-satu masa mesti ada 100. Tak boleh lebih. Kalau kurang, tak apa. Okay? Kurang tak apa. Cuma bila dia nak top up lagi, dia mesti cukupkan 100. Tak boleh jadi 110, RM105, tak boleh. Okay, dia mesti 100 sahaja. Sebab dia punya company guna kaedah RM100, hanya RM100 je. Satu-satu tempoh untuk petty cash. Alright. Kat sini. Analytical petty cash book. Kat sini lah. Okay. Cara nak buat petty cash adalah kat sini petty cash kan. Petty cash book. Okay. And then tarik folio. Tengok petty cash pun ada folio. Ni receipt. Apa makna receipt kat sini? Amount yang dia terima. 300. Kalau tadi dia terima 100. 100 lah. Tetap 100. Kat sini receipt masuk kat sini adalah yang dia terima. And then ini yang dia keluar. Masuk 300, keluar ni. Ni total dia. Tapi ini pecahan dia. Dia akan pecah Tiap satu tu berbeza. Nampak? So, petrol masuk dalam motor. Dia ada klasifikasi dia. Staff travelling. Ikut dia akan satu-satu, setiap satu. And then, dia akan totalkan dia 244. Apa konsep impress system? Impress system adalah dia dah keluar 344 kan? So that, kat sini 344. Balance dia adalah 300.
Mana datang balance CD? Kita top up Doktor, kan? Ya? boleh zoomkan sikit nak tengok dia punya detail kat dalam petty cash tu. Tu. Terima kasih Boleh doktor. nampak? Nampak tak? Macam design dia. Dia memang kecil lah. So kalau saya besarkan lagi, dia Tak akan apa, tak apa. lari ke page lain. Ni dia. Ni 100% ni. Boleh Okay. doktor. Okay, Terima kasih doktor. Okay, right. Okay, cuba tengok Mungkin saya pakai warna biru kot. Cuba tengok. Okay. Sekarang ni, dia punya penerimaan awal dia adalah 300. Okay. Ini dia punya bisnes dia. Dia dah keluar kan. Macam-macam. Satu hari. Cuba tengok amount dia. Amount dia cuma dalam bentuk yang kecil sahaja. Amount dia, nilai dia adalah nilai yang kecil. So, bila nilai yang kecil, dia record. And then dia akhir sekali dia classify dia punya jumlah penggunaan selama sebulan. Ni sebulan adalah 244. Okay. Bila 244, kat sini 244 kan? Okay, ini keluar 244. So, bila keluar 244, tengok sesekali masuk, ni kan balance kan? So, masuk kat sini. 300. Sekali masuk 300. Okay, tengok nature kepada syarikat. Kalau dia nak baki dia tinggal 300, so, dia cuma balancing figure lah. Cuma tinggal berapa? Tinggal 56. Okay. Lepas tu dia top up lagi 300. Tapi kat sini, cara anda nak buat adalah anda balancing figure dia 244, letak 244 kat tepi ni. So totalkan tepi ni jadi 544. Tapi kenapa letak kat sini 300? 300 bawa daripada sini. Balancing ni. Okay. Jadi kat sini berapa? Dia akan jadi sebanyak nilai dia 300 tambahlah dia punya baki tadi 56, maka dia akan dapat nilai yang baru. Cuba tengok balik Ni details kan. Dia terima cash 300. Dia daripada cash tu dia tengok petrol. Dia keluarkan untuk petrol RM16. Dia bayar dekat staff travelling, dia bayar postage RM12. Ini dia punya figure ni. Dia totalkan ikut pada nature yang diklaim. Okay. Okay. Tapi bila anda menjawab kalau ada soalan berkaitan dengan buku tunai, petty cash, wang kecil ni, okay, anda kena ingat dia punya prosedur dia letak. Kalau dah memang dia mula-mula buat masuk 300, balance CD ni mesti 300. Sama dengan nilai atas ni. Okay, cara dia. Balance CD sama dengan balance yang masuk ni dan sama dengan ni. Balance BD. Ni balance BD tapi letak belah sini. So 3 side kena sama. Dia tak boleh berbeza. Dan total 244 ni kena letak kat sini. Dia punya susunan dia. Sebab tu dipanggil analytical PT cash book. Awak tanya kat saya, doktor, kenapa letak kat sini? Cara dia, memang dia punya kaedah dia. Method nak buat. Sebab tu kita kena, sekarang ni kita fokus kepada satu jenis kaedah macam nak buat. Macam nak transfer. Macam nak tutup. Macam ni. Okay. Saya ulang. Pertama, masuk cash kan. Masukkan cash ni. Nilai cash yang masuk ni, dia kena sama dengan ni. Balance CD. Nampak ni. Dan balance CD ni of course lah sama dengan balance BD. So ini memang anda kena faham. Apa yang dia nak bagi tahu kepada anda? Apa yang simbolik dia sama ni? Dia nak bagi tahu bahawa dalam satu-satu keadaan, awal dia mesti ada nilai awal dia mesti sama dengan nilai akhir. So sekarang akhir kan 300, awal 300. Bila awal BD bawa je ni akhir kan, ni awal kan. So bila bawa masuk awal dia akan jadi sini. So nak bagi tahu ke anda pada akhir dan awal sesuatu tempoh mesti ada nilai tersebut. 300. So maka 300 lah. Kalau 500 maka 500. Okay, itu yang sepatutnya anda faham. Baru anda boleh buat.
So nilai yang dia guna 244 ni, dia kata kat sini lah. So ini contoh kan. Okay. Apa maksud receipt ni? Ni asalnya dia terima 300 kan. Tapi dia dah guna 244 kan. So dia akan top up lah sebanyak 300 tadi. Tapi dia top up banyak mana? Dia top up 244. So receipt jadi 544. Ini just dia punya calculation saja. Tak ada kesan apa-apa pun 544 ni. Okay. Nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu berapa banyak dah dia terima. Dia terima 300 diguna 244. So nak balik kepada 300, top up lah 244. So berapa banyak dia terima? 544. Faham tak? Ada soalan tak kat sini? Ada tak nak tanya? Doktor, Ya. dia nak tanya yang bahagian, maknanya yang 244 tu nilai yang dia dah guna lah, betul tak? Ataupun nilai yang dia top up untuk dijadikan 300 balik. Macam tu doktor. Dia ada dua. Dia dekat sini ada dua konsep. Yang ni, okay. Kena padam. Kalau yang ni kan ni yang saya padam ni, 244 yang saya padam ni, ini nilai yang dia guna. Macam mana yang saya pernah cakap, dalam satu-satu tempoh, duit yang perlu ada di tangan 300. Ini nilai yang diguna ni. Okay. Kat sini nilai yang diguna. Tapi kalau kat sini, nilai yang dia terima. So, dia dapat 300. Dia dah guna 244. Nak dapat balik 300 macam mana? Top up 244 lagi. Betul? Siapa yang tanya? Faham? Faham doktor. So sekarang dalam satu-satu tempoh masa, contoh maybe untuk situasi soalan ni dia buat per month. Tengok ni sebab dia 1 September at the end 29 September kan. Lepas tu dia figure up dia punya total adalah 244. Okay, bila dia dah keluar 244, okay, dia check untuk for the next month dia kena ada, ataupun untuk awal bulan depan ataupun sebelum berakhirnya bulan September tu, dia kena dia patut consider dekat tangan dia mesti ada 300. Sebab tu balance CD 300 tempat ni. Mana datang 300 ni? Datang 300 ni adalah, okay, saya rasa mungkin ada yang tak faham kan, tapi buat diam kan. Saya cuba cerita lagi sekali. Kali pertama masuk 300, dia memang syarikat dia ni memang declare sistem yang digunakan dalam syarikat dia adalah dalam satu-satu tempoh masa seseorang pegawai yang bertanggungjawab untuk memegang PT Cash ini perlu pastikan dalam tangan dia dalam satu-satu tempoh ya 300. Syarikat ni dia gunakan konsep 300 untuk satu-satu tempoh masa lah. Maybe, okay, contoh ya, dia guna konsep bulan. Dia guna konsep dia claim tu bulan lah kot. Ataupun dia tak semestinya bulan. Dia boleh per week dan sebagainya. Kalau duit tak cukup, nak top up lah. Tapi yang pasti dalam satu-satu tempoh, duit tak boleh lebih. Kurang tak apa. Tak boleh lebih 300. So that, cuba tengok ya. Dia masuk 300, dia keluar. Dia guna untuk bayar petrol, bayar postage, cleaning and so on. Guna. Akhir sekali dia dah guna 244. Okay, 244 So, ini yang diguna. Sebelah sini. Dia pemisah. Ini yang diguna. 244. And then, sekarang dah habis September. So, dia nak top up. Dia kena top up lah kan. Sebab 244 tinggal lagi 56 je. Tak cukup untuk tempoh sebulan. So, dia kena top up. Berapa banyak dia kena top up? Dia kena top up untuk memastikan dia dapat 300 balik. So, dah dia guna 244. Of course lah dia kena top up balik 244. Ni yang dia top up. Kalau saya tanya soalan ke awak lah kan, berdasarkan kepada contoh yang saya bagi ni, berapakah jumlah keseluruhan yang dia dah dapat in term of petty cash? Ni 544. 300 tambah 244. Dapat 544. Okay. Tapi, cuba tengok balik. Tapi dia punya balance yang ada pada dia 300. Sebab apa? Sebab dia top up 244. Tadi baki ada 56. So dia tak tulis lah baki kat sini. So anda kena consider. So anda kena cerdik sikit lah. Kena bergerak sikit otak kita. Maka bila kita fikirkan
244 dia dah guna, baki 56. So, baki 56, nak tambah lagi berapa? Dapat 300. Tambah lagi 244, dapat 300. 300 ni akan jadi balance BD. Dan balance BD ni akan bawa ke atas balik 300. So, dia akan ulang-ulang lah. Itulah impress system. Boleh? Boleh doktor. Alright, kita pergi kepada seterusnya. Ni dia punya posting from the petty cash book. Okay, nampak ni. Cara post. Okay, daripada petty cash tadi. Kan, anda buka petty cash. Anda post kepada cash book. Cash book dalam bahagian bank and folio column only. Dalam ruangan bank. Daripada petty cash tadi, bawa masuk kat sini. Sebab apa masuk kat sini? Sebab kita bayar. Kita keluar. 300, mula-mula keluar 300. Lepas tu keluar 244. Tengok nature tadi. Ni kan? Nampak tak? Kita keluar 300. Kita dah terima keluar daripada cash book tadi. Keluar. Masuk dalam petty cash. Tu yang letak dekat. Ni 300. Lepas tu kita top up lagi 244. Apa maksud top up? Maksud top up ni adalah daripada cash book kita keluarkan dia 244 masuk dalam petty cash. Sebab tu dia jadi keluar dekat buku cash book ni. Nampak tak? Keluar 244, keluar 300. Berapa banyak dah daripada cash book keluar pergi petty cash? 300 kali pertama, 244 kali kedua. Kenapa 244 kali kedua? Sebabnya yang 300 pertama yang dah kita keluarkan tu kita dah guna 244. So nak cukupkan lagi 300 kita keluarkan 244 pula. So sekarang dekat tangan dia petty cash tu still have 300. Okay, itu dia punya impression. Alright, learning outcome, you should have now learned that the petty cash book save the cash book and the ledger account from containing a lot of trivial details. Sebab tu dia keluarkan, dia buat petty cash book sebab dia tak nak dalam cash book ni ada banyak sangat ledger-ledger yang berkaitan dengan benda-benda kecil. That the use of the petty cash book enable the cashier of a senior member of staff to delegate this type of work to a more junior member of staff. So dah kalau banyak task kan, kalau ada cash book je, kita perlukan seorang saja untuk handle cash book. Tapi kalau kita buka petty cash, nak tak nak kita akan tambah lagi staff untuk handle petty cash pula. So that dia akan ada pembagian tugas lah yang pelbagai. So nak tak nak boleh libatkan ramai staff. Okay, that the cashier should periodically check the work performed by the petty cash. Okay, orang yang uruskan duit tersebut dia selalu kena check duit yang ada pada duit pada orang yang pegang petty cash ni. Cukup ke tak cukup? Okay, bila nak top up? Nak top up berapa banyak top up? Dia yang kena uruskan supaya tak silap. Okay. Alright. Next, debt owns payment made by the petty cashier should have petty cash voucher. Kalau nak buat claim kena ada voucher, ada evidence, ada receipt, proof Lepas tu how to enter petty cash transaction into the petty cash book. How to transfer for each expenses recorded in the petty cash book to the appropriate ledger account. How to operate a float system for petty cash. Tadi itulah namanya float system. Apa mana float system? Itulah impress system tu kan. Bila tak cukup, nak top up balik. Berapa banyak nak top up? Berapa banyak yang kita belanja? Supaya dekat tangan kita still ada cukup-cukup je. Tak boleh lebih. Kalau kita lebih, kita dah melanggar kepada undang-undang syarikat kita lah. Syarikat kita yang buat kan. So kalau kita kena audit, tiba-tiba cek dekat duit ada 400. Kena lah kita kena jawab. Banyak benda yang kita akan soal jawab lah. So kena hati-hati. So ada soalan tak untuk chapter ni? Habis untuk petty cash. Doktor, saya nak tanya. Ya. Yang bahagian cash book yang dipindahkan daripada petty cash book ke cash book, maknanya kita kena rekodkan awal yang kita dapat duit 300 tu. Lepas tu yang 30 hari bulan tu kita kena rekod berapa dia tambah, berapa dia guna, berapa dia tambah untuk cukupkan 300. Macam tu ke doktor? Okay, macam ni. Dalam konteks cash book ini cash book kita juga ni. Kita berbalik kepada konsep petty cash tadi. Kita keluarkan certain amount daripada cash book, kita pergi letak dalam petty cash. So dekat cash book tu nak rekod macam mana? Rekod sebelah kredit. Ni nampak tak?
Dipisahkan. Dipisah. Kenapa dipisah? Apa maksud pemisahan ni? Pisah ni maksudnya sebelah kredit. Kredit kan pengeluaran. Debit kan pembayaran. Ataupun penerimaan. So, kredit keluar. So, tadi mula-mula kan dia keluarkan 300. Pergi mana 300 ni? 300 ni masuk dalam petty cash. Ni kan petty cash. Okay. Boleh. Kali kedua, berapa banyak dikeluarkan? 244. Kenapa dikeluarkan 244? Sebab dia dah, orang yang pegang petty cash tu dah belanja 244. So nak cukupkan 300, kita kena keluarkan lagi 244 daripada cash book. Masuk kat mana 244 tu? Masuk dekat sini. Boleh? Menjawab ke? Jawab doktor. Terima kasih. Okey, sama. Ada soalan lagi? Ada. Okey ke? Okey ke semua? Okey, kalau tak ada, saya stop dulu untuk tajuk petty cash. So, kita akan teruskan kepada chapter seterusnya selepas ini.